Nabi kat rumah macam mana? Aisyah kata, macam mana hampa tengok luar rumah, macam itulah dalam rumah. Macam mana dia pulun semayang luar rumah, dalam rumah pun semayang. Tuan-tuan, cerita bengkak kaki bukan di luar tau. Cerita bengkak kaki, cerita semayang malam dalam rumah. Siapa riwayat? Aisyah sebut. Bengkak kaki semayang, bukan Allah dah ampun ke? Tak apalah, biarlah aku jadi hamba yang terima kasih. Isu tu berlaku di rumah, bukan berlaku di luar. Maknanya di dalam rumah, Nabi jenis kaki ibadat, kaki semayang buat baik, pulun dalam rumah. Kita dalam rumah, tak apalah, orang tak tahu. Luar rumah, oh kopiah tak tinggal, lagi turun bawah sikit, bawah nampak kemas sikit. Dalam semua lubang. Kita ni yang beritahu apa? Casingnya kemas. Dalam kosong. Nampak iPhone 12 i Plus, dalam 3 sekupang. Pernah di offer bukit di Mekah semua jadi emas. Nabi kita tak payahlah bukit-bukit semua dah. Macam ni sudahlah. Satu hari makan, satu hari tak makan. Macam ni cukup dah. Time makan boleh terima kasih ke Allah, time tak ada makan boleh doa ke Allah. Macam tu cukup dah. La tawaduk. Allah angkat Nabi SAW sebab dia tawaduk. Isra Mi'raj, Nabi naik atas pada Jibril lagi. Allah angkat martabat Nabi SAW. Naik sampai Sidratul Muntaha. Jibril AS kata, okey, sini je, aku tak boleh pergi lebih daripada tu dah. Dalam hadis Bukhari kata apa? Tarakani, Jibril tinggalkan aku keseorangan naik di situ. Aku melihat daun-daun yang besar macam telinga gajah, daun bidara yang sangat besar. Aku jumpa Allah Ta'ala. Panjang hadis tu. Nabi naik seorang. Level Nabi doa ada atas pada Jibril alaihissalam. Itulah kita kata manusia tawaduk, Allah angkat darjat dia tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pengerusi yang jawatan kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang ada kitab, kita boleh tengok muka surat 174, menyuci dan memuji diri sendiri. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahumma bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita masih berada dalam bab berkaitan dengan bahaya lidah atau dosa-dosa yang boleh disebabkan oleh lidah kita. Dan yang kelima pada malam ni adalah berkaitan menyuci dan memuji diri sendiri. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, peliharakan lidahmu daripada menyuci dan memuji diri sendiri. Kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala tuzakku wa anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Maka janganlah engkau menyuci diri kamu, yakni memuji diri, kerana Allah itu mengetahui dengan orang yang takut kepadanya. Baik. Malam ni nak tengok berkaitan dengan puji diri sendiri. Puji diri sendiri ini maknanya adalah dia kata diri dia baik, dia kata diri dia bagus. Sebenarnya tuan-tuan, bagus tak bagus ni, diri kita ni bukan disebut dan dipuji oleh kita. Orang yang hebat ni dia bukan memuji diri dia sendiri. Orang yang hebat dipuji oleh orang lain. Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Adapun kamu wahai Muhammad berada dalam akhlak yang sangat mulia. Pujian tu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau orang cakap sesuatu yang baik tentang kita, maknanya benda tu bukan satu atau dua kali. Benda tu mesti dah lama baru orang cakap. Contohnya, jiran kita bagus, selalu pergi sembahyang jemaah kat masjid. Selalu tu makna sampai orang boleh kata tu makna dia apa? Maknanya dia selalu buat. Apa dia selalu buat? Oi, dia tu aku duduk di sini dekat taman ni 15 tahun dulu. Tak pernah aku dengar azan. Dia duduk kat rumah. Dia mesti start motor besar dengar azan. Dia pergi masjid. Benda tu dia buat berapa lama? 15 tahun. Jadi buah mulut orang. Orang mula cakap. Maknanya, pertama, nak jadi orang baik ni, orang yang kata dekat kita. Tapi bukan kita buat supaya orang kata dekat kita. Kita buat macam biasa aja. Sampai orang tengok, orang kata, bagus dia ni. Maka, itu satu akhlak yang baik. Dan benda tu orang takkan kata kalau baru sekali, dua kali turun pergi surau. Tengok di taman kita, dia tu baru start motor pergi surau. Kita kata, bagus dia ni geng surau. Orang tak kata lagi. Dia kena buat benda tu lama. Baru orang kata. Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah ta'ala, ibadat dia di waktu malam, daripada pukul, bahasa kita, separuh daripada malam. Kira apa? Katalah 12 sampai 3 pagi. Ibadat dia macam tu. Atau daripada start pukul 3 pagi ibadat sampai 6 pagi subuh. Tiap-tiap pagi ibadat dia macam tu. Sehingga menjadi buah mulut orang. Orang duk mula sembang, Imam Ahmad bin Hanbal ni hebat. Semayang ibadat malamnya hebat. Separuh malam, separuh malam, separuh malam. Ada sekali Imam Ahmad bin Hanbal, dia duduk dekat tepi. Kat sini adalah orang ramai, kedai runcit lah bahasa kita. Duk sembang pi sembang mai. Dua orang makcik ni sembang. Mereka kata, hang nampak duk di hujung tu. Siapa dia tu? Itulah Imam Ahmad bin Hanbal. Oi, bagusnya Imam Ahmad bin Hanbal. Hang tahu tak dia? Awak, aku tak tahu. Dia tu semayang sepanjang-panjang malam. Daripada pukul 12 sampai pukul 6. Semayang je. Dia tak pernah tidur. Hebatnya dia. Ui, makcik tu kata, hebatnya dia. Imam Ahmad bin Hanbal, dia semayang bukan sepanjang malam, separuh malam ya. Bila dia balik rumah, start pada malam tu, dia semayang daripada pukul 12 sampai pukul berapa? Sampai pukul cerah dia semayang. Kalau tuan tengok dalam kitab, sebut kata, hampir puluhan tahun Imam Ahmad bin Hanbal tak tidur di waktu malam. Maknanya semayang subuh dengan wuduk isyak, ibadat sepanjang malam. Anak murid dia tanya dia, wahai imam, biasanya kamu semayang separuh hari ya? Sebab apa sekarang ni semayang sampai semalam-malaman? Maka Imam Ahmad bin Hanbal kata, aku tak mau makcik tu jadi penipu. Padahal aku semayang separuh hari. Makcik tu pergi habaq kata aku semayang sepanjang malam. Kalau aku terus semayang separuh malam, kesian makcik tu, dia tipu pula kat kawan dia tu. Dia dengar aja. Tu ulama salafus soleh dulu. Bila orang sebut benda baik tentang mereka ni, mereka bukan nak benda tu. Cuba kalau kita orang kata, oh bagus dia tu semayang sepanjang malam. Tak semayang terus start pada hari tu. Sebab apa? Sebab kita ni nak mileage manusia je. Bila manusia kata bagus, bila manusia kata canggih, bila manusia kata kemas, kita tinggal ibadat kita. Sebab kita bukan ibadat kerana Allah Ta'ala. Kalau kita ibadat kerana Allah, puji dan keji manusia tak memberi kesan pada kita. Ada masa manusia akan puji kita bagus, lidah yang sama akan keji kita esok. Sebab tu kita jangan ambil tahu pasal manusia. Kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak dalam sejarah-sejarah Islam, orang yang cela diri, orang yang puji diri dia sendiri, dikutuk di dalam syarak, dan ada versi orang yang puji diri sendiri, dipuji dalam syarak dan dicela dalam syarak. Ada dua. Apa contoh orang yang puji diri dia sendiri? Dia kata dia bagus, dia kata dia kemas, dan syarak tak suka dengan dia. Yang pertama sekali adalah syaitan. Apabila dia kata ana khairum minhu, aku lebih bagus daripada dia, aku lebih kemas daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin.
engkau ciptakan aku daripada api, sedangkan kau cipta dia daripada tanah. Maknanya level aku ni level api, level dia tu level tanah. Dia memandang rendah pada Nabi Allah Adam AS, aba wastakbara wa kana minal kafirin, dan dia enggan dan dia sombong dan dia tergolong dalam golongan kafir. Maka daripada ayat ni kita dapat faham bahawa apa? Orang yang ada sikap memuji diri sendiri secara melampau dan dia rasa dia bagus daripada orang, sifat ini sering kali dikaitkan dengan perasaan sombong. Kerana bila dia sombong, dan dia akan rasa dia hebat, dan dia akan rasa dia kemah. Seseorang manusia tu akan rasa dia kemah dan dia hebat bila beberapa benda. Pertama, apabila kekayaan dia lebih daripada orang, boleh bawa dia jadi sombong. Bila dia ada duit, dia rasa dia kemah. Bila dia ada duit, dia rasa dia hebat. Nombor dua, mungkin sombongnya manusia, orang boleh puji diri dia sendiri, dia rasa dia bagus disebabkan jawatan yang ada pada dia. Disebabkan jawatan yang ada pada dia. Mungkin jawatan dia tu jawatan yang hebat, jadi dia pandang rendah pada orang. Dia sombong, dia rasa diri dia bagus. Yang ketiga, boleh jadi manusia ni sombong sebab apa? Sebab ilmu Allah bagi kat dia. Katalah dia tu belajar lebih sikit dalam family. Dalam taman tu dia belajar lah sampai PhD, adalah gelaran sikit lain pada dia. Ada macam-macam gelaran kat dia, ada gelaran ilmuwan, ada gelaran yang TYT bagi, raja bagi. Jadi macam-macam kampung tu dia rasa dia lain daripada orang. Dia rasa dia pandai lebih daripada orang. Cara cakap dia tu ada cakap-cakap tahqir untuk menghina atau istihza, cakap buat main dengan orang, cakap bagi sakit hati orang. Hampa tahu apa? Cara cakap kata, aku tahulah, aku duk buat benda-benda ni selalu. Hampa ni maksudnya, hampa ni geng-geng kampung, hampa bukan tahu apa. Cara cakap tu rasa diri dia bagus. Sikap ni dicela dalam syarak. Syarak tak suka perangai macam ni. Kita kata kita bagus. Kerana saya dan tuan-tuan tak ada apa yang kita bagus, melainkan kita ni berhajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hang kemah terang mana, hang bagus terang mana pun, hebat terang mana, hang duduk di rumah hang 25 tahun, tapi sekali hang blackout dekat rumah, teraba-raba cari dinding. Tak. Walaupun kita duduk rumah tu lama, hang kata hang kemah sangat. Tak kemah tuan-tuan. Kita ni insan yang lemah. Jangan puji diri kita sendiri. Ustaz, saya tak lemah. Lemah manusia. Allah Ta'ala sebut, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kami jadikan manusia ni sangat lemah. Dari segi mana lemah? Semua serba-serbi lemah. Contoh saya beritahu tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap orang pandai, ada orang pandai pada dia. Kita kata saya ni pandai dalam bab-bab apa? Bab-bab pembinaan, kontraktor pandai. Ada tak orang pandai pada kita? Ada. Saya ni tailor yang hebat, saya pandai sangat. Kita puji diri kita sendiri. Ada tak orang pandai pada kita? Ada. Tailor lebih hebat lagi. Tailor hak jahit baju raja, tailor hak yang macam-macam jenis tailor, dia boleh jahit yang tu, jahit yang ni. Ada orang lebih pandai. Kalau tak kat kampung kita, negeri kita. Kalau tak kat negeri kita, negara kita. Kalau tak dalam negara, antara bangsa. Ada di Brazil dia lebih pandai. Ada di Sudan lebih pandai. Ada di US lebih pandai. Dia mesti ada orang lebih pandai pada kita. Kita pandai berkaitan dengan media, komputer, video, editing, yang tu, yang ni, Photoshop lah, macam-macam. Kita pakar sangat. Malaysia ni kita pegang. Ada lagi orang lebih pandai pada kita. Sebab tu Allah kata apa? Jangan buat kemah. Jangan rasa diri yang hebat. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap orang pandai, ada orang pandai pada dia. Ada orang pandai pada dia. Ada orang pandai pada dia. Kemuncak kecerdikan dan bijaksana balik kepada siapa? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hebat lagi yang Rasul lebih pandai lagi siapa dia? Dari segi makhluk boleh kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya kita akan muntaha ilmu, akan berhenti pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang maha bijaksana. Maka tak mana kita rasa kita kemah sebab kita ni lemah.
Lemah kita ni, tak mana lemah. Kita duduk tuan-tuan lah. Kita ceramah sampai isyak boleh lah tuan-tuan tunggu. Kalau saya ceramah sampai 12.45, oi, mau baling mikrofon juga. Dia ni tak reti nak berhenti lah. Kami lengah hang tak apa duduk atas kursi. Okeylah kita berdiri. Saya sambung ceramah pula. Kira apa ceramah? 12.45 berdiri sampai 4.30 pagi. Agak-agak lah dia ni tak mau berhenti ceramah lah. Tak larat berdiri pula. Okey, tak larat berdiri, kita duduk atas kursi pula. Jom kita duduk atas kursi. Daripada 4.30 pagi sampai 11.45 duduk atas kursi. Tak larat dah. Okey, kita jalan pula lah. Letih kan, kita ambil angin sikit jalan. Daripada sini sampai mana? Larat jalan sampai mana? Bertam, Sungai Petani, sampai mana? Ipoh, sampai Bukit Merah, sampai Loswell, Tambun. Larat terang mana? Tak larat dah. Lepas tu nak cari kursi, nak duduk pula. Tak apalah, letih ingat tidur. Boleh tidur berapa lama tuan-tuan? Letih sangat lah. Paling letih di muka bumi. 9 malam tidur. Habis tak larat nak terlajak subuh-subuh semua. 8.30 bangkit ada pening dah otak tu. Jadi macam ser dah. Kepala otak jadi macam pening dah. Han sambung tidur sampai 4.30 pula petang. Jadi gila. Jadi rimas tu. Jadi tak suka sangat dengan tidur tu. Ada orang boleh tidur lama. Tidur sehari tak bangun-bangun. Tu kena pergi berubat Darul Syifa. Jin Iprit ada 4 ekor tu. Manusia tak boleh tidur main lama-lama tu. Tu ser. Ada orang boleh tidur betul. Tu bagusnya pergi buat apa? Buat rawatan sebab ada gangguan. Bukan gangguan ayak macam Selangor. Tu tak payah buat rawatan. Tu gangguan lain. Ni gangguan lain. Gangguan apa ni? Gangguan jin lah apa tak tahu. Tidur lama tu. Tidur tak boleh lama, berdiri tak boleh lama. Tuan-tuan tidur pun tak tahu berkira apa. Kita tanya, hang tidur berkira apa semalam? Tak. Aku letak kepala. Aku rasa pukul 10.30. Tak tahu, aku tidur lah. Tu orang letih sangat. Tuan-tuan yang tak letih saya tanya, exact time kita tidur berkira apa? Kita tak tahu. Duk Malaysia, tertidur. Tak kepala, tertidur. Bangkit pukul 2 pagi. Allah, yang ni tak tutup lah, dapur lah apa semua. Kita tak tahu kira apa kita tidur. Yang kita kata kita kemas kan. Hang tidur kira apa pun hang tak tahu. Kita ni lemah tuan-tuan. Tuan-tuan tak tahu apa jadi belakang tuan-tuan. Dan saya tak tahu apa jadi belakang saya. Kalau ada orang main belakang buat tanduk belakang saya gitu, saya tak tahu. Kalau orang duduk di belakang, saya tahulah apa jadi. Jadi tang sini saya tahu, jadi tang tu saya tahu. Sebab kita tak tahu apa jadi kat belakang kita. Kita punya telinga pun tak boleh dengar. Mata pun lemah lah tuan-tuan. Tutup lampu tak nampak dah. Cahaya samar pun tak apa nampak dah. Kena cahaya terang. Dan cahaya terang boleh. Dan benda kita nak baca tak boleh dekat sangat. Kalau tuan-tuan ambil buku, baca. Kita kata korang ajak mana aku boleh baca macam tu. Jauh lah sikit. Kita ambil buku, pergi kat tu traffic light tu. Boleh baca tak? Tak boleh, kecil sangat lah. Signboard boleh lah baca sebab jauh, besar. Buku tak boleh baca. Dia mesti ada timing yang tepat. Kena cerah, kena ada benda bahan bacaan, tak boleh dekat, tak boleh jauh. Banyak syarat baru mata boleh fungsi. Yang kita kata kita kemas sangat tu. Tak kemas. Telinga macam mata tadi tu lah. Di sebalik dinding kita tak nampak. Benda yang ditutup mata kita tak nampak. Telinga tuan-tuan boleh dengar tak? Boleh ustaz. Isteri kita dengan anak kita sembang kat rumah boleh dengar tak? Tak boleh, jauh sangat. Telefon boleh lah. Telefon boleh. Kalau tak telefon tak tahu. Jangan kata isteri anak sembang kat belakang tepi luar sembang apa, saya tak tahu lah. Kita pun tak tahu. Saya seorang cakap, tuan-tuan boleh dengar tak? Boleh. Kalau tuan-tuan semua cakap, saya boleh dengar tak? Tak boleh, saya pening, otak jadi ser betul je. Tak boleh tuan-tuan, kita lemah dari segala sudut, kita lemah. Boleh tak makan? Boleh ustaz. Berapa pinggan yang boleh makan? Lapar sangat ni, daripada pagi tak makan. 1 pinggan boleh? Boleh. 2? Boleh. 3 boleh? Boleh, saya lapar sangat. 4? Tak boleh. Masuk 4, semua 3 pinggan awal terkeluar balik semua. Walaupun setelah 3 pinggan, kita dibawa ke hotel yang 5 bintang yang sedap, makanan macam-macam ni. Kita kata tak boleh lah, punya sangat lah ni.
"Ui, sedap ni, makanan ni viral ni, tak ada ni, kami bawa main pada Johor ni, tak ada ni." Dia kata, "Johor ke apa, aku tak boleh pi dah. Penuh dah perut aku." Lah, baru 3 pinggan ni. Baru 3 pinggan tak boleh makan dah. Habis dah. Ayak boleh minum tak? Boleh Ustaz. Kami order ayak dinosaur. Ada kan? Dulu kat Kuala Lumpur. Sekarang rata-rata lah. Dinosaur, mama dinosaur, papa dinosaur, baby shark, kedudu dinosaur. Macam-macam ayak orang minum. 1 gelas boleh tak? Boleh Ustaz. 2? Boleh. Mama tu 1 je tak boleh pergi. 2 muntah. Kalau papa dinosaur, balik awal, lamu air. Telefon, tak boleh pergi dah. Sebab banyak sangat masuk. Kata dahaga sangat manusia. Sebab tu, dunia bukan tempat puaskan nafsu kita. Di akhirat, okey, dia tak ada masalah. Boleh makan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Walakum fiha ma tad'un. Akhirat, apa saja hak teringin. Dah makan, nak makan lagi, nak makan lagi, nak makan lagi. Sebab dia tak ada konsep penuh di perut, dia tak ada. Dia tak ada tandas dalam syurga. Hang makan, belahak wangi, jadi peluh yang wangi. Kencing tak ada. Buang yang besar tak ada, buang yang kecil tak ada. Syurga tempat dia. Dunia bukan tempat dia. Jadi kalau dunia ni kita serba-serbi lemah, sama lah tuan-tuan. Kita kaya, kita pandai, kita ilmuwan, kita ada macam-macam. Dengan satu orang yang biasa, tak ada apa-apa, sama sahaja. Tang mana sama? Ustaz tahu tak jam saya ni berapa? 1.2 juta jam saya. Sebab apa mahal sangat? Ada diamond kat dalam tu. Oh, diamond kat dalam yang mantap sekali. Jam saya ni tak ada tempat lain. Jam seorang lagi, jam beli online RM19 5 rupang. Bateri harga RM20. Jam dah RM19 5 rupang. Kira jam jahanam terajang beli baru je. Lebih murah daripada beli bateri. Sama tak masa? Sama aja. Kalau tuan-tuan tengok jam 7.55, jam 1.2 juta, dia tunjuk pukul 8.25. Faedah tak jam tu? Tak faedah. Kita kata, ni ikut jam mana ni? Indonesia kot cepat sangat. Dah ikut Pulau Pinang. Dia kata apa? Jam merepek. Dia RM19 5 rupang. Beli pasar malam je. Senang. Boleh ubah color. Sejuk jadi merah. Tak sejuk jadi biru. Dulu color macam. Tapi tepat. Betul. Kereta kita mahal. Tak ada beza apa. Kita nak buat kemas dengan orang sebab apa? Kenapa kita nak anggap orang semua hina kita ni? Menyuci dan memuji diri sendiri. Padahal orang yang ada kereta biasa pun sampai kat Kuala Lumpur. Hang sampai tak? Sampai juga Kuala Lumpur. Bukan tak sampai. Maknanya destinasi sampai, rumah yang mahal dan rumah yang biasa, hujan tak kena juga. Jadi maknanya tak ada ruang kita nak abang kita diri kita ni kemas, dan kita ruang tak abang kata kita ni kemas atau bagus. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala habbatin min kibir. Tidak masuk syurga. Maknanya jangan harap boleh masuk syurga orang yang ada kecil macam biji sawi saja. Dia punya apa? Sifat sombong dalam diri dia. Sombong ni hasil daripada tadi itulah. Dia rasa dia bagus, dia rasa dia sombong, dia pandang rendah kat orang, dia tak boleh duduk. Sebab tu bila main semayang, kena buang sikap ni. Bila kita main duduk di soft, pengerusi ke, ustaz ke, YB ke, datin ke, datuk ke, soft yang sama, berdiri di sini, jarak satu soft, tentu kita boleh semayang. Duit saya berlambak-lambak dalam bank, saya tak mau semayang tahun ni, saya nak semayang depan pada Tok Imam, boleh tak? Boleh, semayang tak sah. Tak sah. Boleh semayang, tak ada salah. Sama ada hang nak semayang hang sah boleh, tapi hang jadi jenazah, boleh? Duduk depan Tok Imam, hang tidur pun orang tak marah. Kita main semayang biasa kan, dia main semayang korang ajak main tidur depan Tok Imam. Awak hang tidur? Aku dah mati. Oh, dah mati tak apa, boleh tidur. Tak boleh, dia ada peraturan dia. Bila kita rukuk, bila kita sujud, ni kepala kita, ni pungkuk orang. Tadi hang kata hang kemas kan, hang kata hang bagus kan, kepala hang duk ada sama dekat dengan pungkuk kawan tu. Tak apa-apa terasa lagi hati.
Sami Allah liman hamidah. Allahu akbar, Allahu akbar. Pungkuk hang tinggi pada kepala hang. Yang lebih teruk, kepala hang rendah. Pungkuk kawan depan lebih tinggi pada kepala hang. Mau kena kawan tu bangun awal sikit, dia punya tak stabil. Dia hempak kepala hang, 4 hari kemik kepala hang tu. Dah kita kata kita kemas sangat. Tak ada kemas. Pergi haji tawaf sama ya. Angkat ayah macam mana pun Kaabah tu lah. Tak ada Kaabah lain tu hang. Dia tak boleh tak bina Kaabah lain. I rimas lah, I tak boleh duduk dengan orang. Cakap Kuala Lumpur, I see Sungai Pinang. Belagak nak mampu. Tak, tawaf situlah, Arafah di situlah, baju situlah. Hang pi umrah, hang pi haji. Maaf cakap tuan-tuan, seluar kecil pun tak boleh pakai. Seluar kecil saya pun mahal Ustaz, 25,000. 25,000 hang simpan, tak boleh buat apa. Sebab apa? Itulah level manusia. Kata Syekh Ashraf Al-Thani rahimahullah ta'ala, ajibtu liman kharaja min majriyal bauli kaifa yatakabbar. Aku heran manusia yang keluar daripada saluran buang air kecil. Itu terjemahan yang sopan lah tuan-tuan sahabat. Saluran buang air kecil. Macam mana dia boleh gamak takabur? Aku heran. Saluran keluar kita, saya dan tuan-tuan semua keluar kot situ lah kita keluar. Rahim ibu kita. Lokasi dan posisi yang sama. Tak ada orang. Adalah beberapa orang terpilih keluar kot perut. Dia tak kot situ. Tapi kot mana pun masa keluar ada najis tak? Ada lah. Badan kita berlumuran dengan darah. Nurse masa pegang kita, dia pegang dengan apa? Pegang dengan sarung tangan. Aku ambil, yang kita kata, kita kemas ingat tu, doktor ambil, ada najis kat badan kita. Ada? Ada tak? Sekarang ada najis tak? Ada, di perut kita semua ada najis. Kita sembang kemas ingat, masing-masing usung najis. Ada tape mata, tape telinga, tape hidung, tape perut jangan habaq. Kencing duk usung merata. Pundi kencing duk ada. Kan ada saya mana dalam pundi kencing. Ayak kencing tu. Ayak kencing najis ke suci lagi menyucikan? Najis lah. Ada yang perut? Ada. Najis besar? Najis besar? Ada juga. Jadi tang mana yang kita rasa kita bagus itu, kita kata akulah kemas, akulah bagus. Macam Firaun. Apa dia? Tadi tu syaitan. Yang kedua, sikap manusia tak bagus ini Firaun. Bukan dia kata dia bagus. Dia lebih lagi otak dia tak betul. Dia kata apa? Dia kata ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan nampak yang paling hebat lah. Kita cerita ada manusia ni lemah. Tang mana Tuhan? Tuan-tuan, saya cerita pasal kita. Cuba kita bayang galaksi dunia ni. Ni. Dunia ni nak bandingkan matahari, Allah macam titik je. Matahari nak bandingkan dengan Bima Sakti dengan kita tengok tu, dia zoom out tu macam tak ada faedah apa. Dah lah kita Malaysia dalam peta pun nampak titik je. Pulau Pinang tak nampak langsung dalam peta dunia. Dalam peta Malaysia, Pulau Pinang ada, tapi kecil je. Dalam Pulau Pinang tu kalau tuan-tuan zoom nak dapat seberang, nak dapat pulau. Dalam pulau zoom pula nak tunggu Sungai Tiram. Sungai Tiram pula kawasan kita. Kecil lah, sombong sangat ni. Ada apa sangat? Sembang apa, kemas. Kena stroke sekali je. Tak boleh buat apa. Ni ayah, ni tangan kita. Ambil. Tak boleh ambil. Sini. Ambil lah. Tak bergerak tangan. Lah, macam cuping telinga. Cuping telinga kita ada urat tak? Tak ada. Kita tak boleh gerak cuping. Dia tak ada. Dia wireless. Dia ada unify baru dia boleh jalan. Dengan time. Tak ada, dia tak bergerak. Dia tak ada wire sini, controller tak ada. Sendiri. Tang tu Allah ajak dekat kita dah. Kata, kita tak boleh kuasai diri kita sendiri. Yang jaga kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 2, Firaun. Sombongnya dia, tuan-tuan tahu dia kata apa? Alaysa li mulku Misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. Musa tak tahu aku siapa. Aku pemilik kerajaan Mesir. Wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. Hang nampak sungai ni, sungai Nil mengalir dengan order daripada aku. Belagak betul. Maksudnya aku kata berhenti, dia berhenti. Aku kata jalan, dia jalan.
Oh, kemas sembang dia. Tuan-tuan, Firaun mati. Di mana Firaun mati? Di dalam ayat yang dia rasa ayat tu dia arahkan, Allah matikan dia dalam ayat. Ayat ni tak ada apa lah tuan-tuan. Basuh tangan, basuh kaki, guna masak. Benda yang lemah tak ada apa. Allah nak bak kat Firaun dengan kita. Hang buat kemas kan? Hang kata dia hang kemas kan? Ayat tu lah yang makan hang balik. Padahal ayat tu bukan ada benda, bukan orang mati selalu dengan ayat pun. Maknanya kematian yang hina. Dia sembang kemas kan? Orang ketiga dipuji, dicela syarak sebab dia rasa dia kemas. Siapa dia? Qarun. Apa dia kata bila Nabi Allah Musa alaihissalam dakwah dia suruh bayar zakat? Dia kata semua ni hasil usaha aku. Tuhan jangan masuk campur. Zakat-zakat pun jangan minta. Aku punya, aku punya, aku punya. Sifat ananiah, keakuan tu ada tempat dekat Qarun. Maka Qarun dia tenggelam tak? Tenggelam. Faqasafna bihi wa bidarihi al-ard. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Kami tenggelamkan dia dan seluruh harta benda dia. Tidak ada siapa yang boleh mampu untuk selamatkan dia. Habis. Sikit harta dia semua. Di Mesir ada Tasik Qarun. Di Mesir ada Tasik Qarun. Masa kami duduk belajar, kami pergi buat lawatan. Lawatan lalu di tepi tasik tu lah. Tak boleh masuk. Tengok je. Mereka kata ni Tasik Qarun. Saya naik bas ekspres. Saya nak abang luah tasik tu. Saya naik bas ekspres. Kami pergi buat lawatan. Saya pergi dekat driver. Saya tengok meter driver lalu 80 km sejam. Dan bas tu bergerak dengan kelajuan 800 meter. Lebih kurang 20 minit tanpa berhenti. Itulah luah Tasik Qarun. Semua tu duit dia ada dalam tu. Pi mana duit dia? Tak ada apa pun. Balik saja aku tu. Balik tangan kosong macam tu je. Apa pun tak ada. Jadi puji diri sendiri ni tak bagus sebab kita ni bukan hebat terang mana. Allah puji diri dia sendiri boleh tak? Boleh dah. Allah puji Allah Ta'ala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuhan maha hidup, Tuhan maha sempurna, Tuhan maha suci. Tuhan puji diri dia. Layaklah. Sebab apa? Sebab memang Allah Ta'ala hebat dan tak ada sebarang kekurangan pada Allah Ta'ala. Al-Mutakabbir, sikap Allah Ta'ala. Sebab apa Allah boleh cerita kehebatan dia? Sebab memang Allah hebat. Memang layak dicerita macam tu. Kita boleh cerita kita hebat. Kita tak hebat. Tapi syarak memberi kita ruang supaya kita boleh cakap tentang baik diri kita. Boleh tak? Boleh. Contohnya apa dia? Kita pergi interview. Dia tu kata talk about yourself. Atau dia kata arif nafsak. Kalau pergi interview untuk sekolah agama, dia kata introduce yourself. Arif nafsak maksudnya kena bagi tahu pasal diri yang sendiri. Ana ismi, umri, ala ana askunu, ana a'malu apa. Hang ceritalah. Nama saya tinggal di mana, saya belajar di mana, keputusan saya apa. Dia nak hang tengok hang cakap bahasa Arab. Masa tu boleh cerita tak baik kita? Boleh. Bukan untuk bangga. Untuk bagi tahu kat orang qualification kita untuk masuk kerja. Boleh tak? Boleh. Siapa ajak boleh? Nabi Yusuf AS ajak kita boleh. Tuan-tuan balik rumah, buka Quran, juzuk 13, surah Yusuf AS. Nabi Yusuf AS, ketika dia keluar daripada penjara, dia jumpa raja. Kes dia di penjara tu selesai, maka dia keluar. Bila dia keluar, apa dia kata kat raja? Dia kata, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Wahai raja, jadikan aku menteri apa? Menteri kewangan. Menteri jaga ekonomi lah, menteri kewangan. Menteri bukan Perdana Menteri. Tu lain. Tu langkah. Ni tak ada langkah apa. Terus langkah di istana. Siapa pergi? Nabi Allah Yusuf AS. Dia pergi, dia kata qala ja'alni ala khazainil ard. Bagilah aku jadi menteri kewangan. Inni hafizun alim. Aku ada dua ciri-ciri qualification untuk aku minta kerja ni. Apa dia? Satu, aku ni hafiz, aku pandai jaga duit-duit semua, aku pandai. Alim, Allah bagi aku pandai. Satu, aku pandai simpan duit. Satu, ada kecerdikan untuk jana ekonomi negara.
Raja bagi kat dia jawatan sebab apa? Sebab kepandaian dia, kebijaksanaan dia untuk tafsir mimpi. 7 tahun hampa akan okey, 7 tahun akan kemarau. Masa okey, tolong simpan hampa punya bekalan semua elok. Raja tengok, oh bagus dia ni Nabi Yusuf ni. Okey, kita lantik dia jadi Menteri Pertahanan negara kita. Menteri Pertahanan pula. Menteri Ekonomi. Menteri Ekonomi di negara kita. Maka dilantik dia. Boleh tak kita cerita? Boleh, tak ada masalah. Cerita baik kita boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tambah-tambah, kawasan tu kita seorang je yang boleh. Nabi Yusuf AS, dia ke depan sebab apa? Sebab tak mau bagi orang lain. Takut orang akan salah gunakan jawatan dalam kerajaan dan sebagainya. Dia ke depan. Boleh tak masuk? Daripada ayat ni, ulama bagi tahu tak salah kita jadi calon pilihan raya. Bukan saya nak jadi. Contoh saya kita tuan lah. Kita kata kita jadi calon pilihan raya, kita kata undilah saya. Kita kata dia ni apa, ahli parlimen apa ni, tak ada sifat tawaduk. Kita kena rendah diri. Kita tak boleh cerita baik kita, baik apa parti kita yang janji kat orang. Sabar. Jangan laju lagi. Dengar lu dia kata apa? Oh, dia cerita apa yang aku boleh buat. Sebab apa hang nak jadi dekat sini? Sebab bila aku biar orang yang bukan ahli pegang jawatan, bila aku biar orang bukan ahli dia pegang jawatan, macam-macam benda jadi. Lompat pagar. Contoh, macam yang dia fikir benda lain. Jadi lompat pagar, jadi pijak belakang ni apa nama bodyguard. Macam-macam cerita. Dia kata, biar aku duduk di situ. Biar aku nak pegang jawatan Menteri Kesihatan. Supaya orang perempuan kalau bersalin, ada ruang terjaga aurat dia. Sebab apa nak pegang Menteri Kewangan? Supaya kewangan negara ni disalurkan secara adil dan sebagainya. Tu niat dia. Boleh dah? Boleh, tak apa, tak ada masalah. Tang tu dia cerita baik dia. Dia cerita baik dia. Kalau tak ada orang dan kita takut calon lain boleh ambil benda tu, maka kita boleh masuk. Sama macam pilihan raya masjid ni lah. Kalau barisan ahli jawatan kuasa yang ada sekarang ni dah bagus, dah okey, dan ada satu lagi geng duk tunggu ahli jawatan kuasa nak jadi dan sebagainya, dan kita nampak mereka ni bukan kaki mengaji. Mereka ni duk nampak macam mereka kalau masuk memang kuliah-kuliah dia di stop, pengajian duha stop, yang tu stop, yang tu stop, yang tu stop, masjid jadi sunyi. Boleh bayang dah ni orang-orang ni kalau masuk, maka kita mesti pertahankan duduk di depan. Jawatan kita tu tak boleh bagi kat orang lain. Dapat kat orang lain, dia akan rosakkan dia. Masa tu boleh cerita baik yang kita buat tak? Boleh, tak apa, tak ada masalah. Kita beri bantuan dekat orang. Kita buat kat papan kenyataan belakang. Bantuan orang miskin, bantuan banjir, bantuan budak-budak pergi sekolah, bubuh gambar cerita baik kita. Yang ni masjid Ria, masjid AJK duk cerita benda baik dia buat. Bukan tuan-tuan. Sekarang ni bila kita buat supaya apa? Dia lebih telus. Oh, masjid kami duk bagi 10, 20, 50, 100 dalam tabung. Oh, mereka tolong orang. Baguslah masjid ni. Mai kita bagi lagi. Mai kita bagi. Dia sebenarnya adalah supaya orang tahu kita tu bagi pada orang. Ke mana duit kita pergi. Macam PUZ lah. Dalam website PUZ kalau tuan-tuan tengok, dia tulis bantuan sekolah, bantuan baju, bantuan ni, bantuan asnaf. Bagi ke asnaf lori supaya mereka boleh menjaga murtabak. Daripada asnaf, sekarang dia banyak zakat. Zakat ni riak ni. Cerita ke orang. Bukan. Bila dia tunjuk pun kita tahu, yang ni lah zakat duk buat. Daripada aku duk bayar merata, baik aku bayar kat PUZ Pulau Pinang. Mereka pun bagus duk bagi macam-macam kat orang. Ada ruang kita boleh cerita baik kita. Ada ruang kita tak boleh cerita baik kita. Tang mana tak boleh cerita? Kalau kita ada niat sombong takabur, tak boleh cerita. Tapi perkongsian kita tu supaya orang dapat semangat, orang dapat motivasi. Baguslah dia ni, dia buat benda-benda macam ni. Aku pun nak buat jugalah. Macam tu boleh. Yang tak boleh, kata Allah Ta'ala, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu persucikan diri kamu, kerana Allah lebih tahu siapa lebih baik.
Saya dan tuan-tuan di masjid mungkin nampak mungkin nampak baik. Tapi hakikatnya siapa pun tak tahu baik tak baik. Siapa tahu? Allah Subhanahu wa taala a'lamu bimanittaqa. Dia tahu siapa lebih takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang bila duduk masa orang ramai baiklah. Tapi bila duduk di rumah kena tanyalah isteri baik tak baik, isteri lah tahu. Abang macam mana kat rumah? Duk masjid tengok kamai sakan wirid subhanallah subhanallah. Mata putih ni atas. Nampak macam khusyuk ni Allah, wali Allah, bawah sikit pada Imam Nawawi ya. Tapi balik rumah tak tahu cerita, menyerap tengok apa? Samarinda kaki duk di atas gitu. Gegar Vaganza. Anak dia pegang kontrol dia, siku, jangan ubah. Hak ni semua rancangan kegemaran bapa. Tasbih tak ada, dia lempar bucu katil dah. Sebab apa? Ni India, bagus punya dia tengok gitu. Siapa tahu baik buruk kita? Isteri kita tahulah. Abang macam mana? Abang Mat macam mana? Abang Mat. Oh bagus lah Abang Mat. Bagus dia semayang witir kat rumah sebelum tidur baca Al-Mulk. Bagus dia. Tu kalau isteri kita macam tu kira okey lah. Tapi kalau orang tanya, Abang Mat macam mana kat rumah? Abang Mat. Dia bagi napas tu. Dia bagi hingus gitu ya. Yang tu boleh tahu dah lah. Yang tu boleh tahu dah level macam mana, tahap dia tu. Ustaz-ustaz sama, sembang pompang derma dah. Tapi tak tahu dia derma ke tak isteri dia tahu lah. Lepas tu tak ramai penceramah bawa isteri mai. Ramai tak penceramah bawa isteri? Jarang lah. Kalau bawa pun tinggal di hotel. Ramai ceramah betul. Sebab isteri dia duduk belakang, isteri dia kata, sembang. Suami dia kata, kita kena derma lah, infak fi sabilillah lah, yang tu yang ni semua. Bini belakang kata, dia bapa ang, sembang boleh ya. Dia tahu lah tu. Kecuali aku lah, aku dah bawa kat bini dia. Maksudnya bagus ya tu. Kita baik tak baik, Nabi SAW isteri dia, orang tanya kat Aisyah, kaifa kana khuluqun Nabi SAW fil bait? Kaifa kana khuluqun Nabi SAW? Akhlak Nabi kat rumah. Nabi kat rumah macam mana? Aisyah kata, macam mana hampa tengok luar rumah? Macam itulah dalam rumah. Macam mana dia pulun semayang luar rumah? Dalam rumah pun semayang. Tuan-tuan, cerita bengkak kaki bukan di luar tau. Cerita bengkak kaki, cerita semayang malam. Dalam rumah. Siapa riwayat? Aisyah sebut. Bengkak kaki semayang. Bukan Allah dah ampun ke? Tak apalah, biarlah aku jadi hamba yang terima kasih. Isu tu berlaku di rumah, bukan berlaku di luar. Maknanya di dalam rumah, Nabi jenis kaki ibadat, kaki semayang buat baik. Pulun dalam rumah. Kita dalam rumah, tak apalah orang tak tahu. Luar rumah, kopiah tak tinggal. Lagi turun bawah sikit, bawah nampak kemas sikit. Dalam semua lubang. Kita ni yang beritahu pasal casingnya kemas. Dalam kosong. Nampak iPhone 12 i Plus. Dalam 3 sekupang. Nokia dulu ya. Hak punggai anjing pun jatuh, boleh pecah, gabung boleh jadi gabung balik. Jadi maknanya kita jangan ingat kita hebat. Allah tahu baik buruk kita, Allah tahu. Sebab tu Allah ajak kata istighfar, rendah diri dengan orang. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Dia senang kaedah dia. Siapa rendah diri, Allah angkat martabat dia, duduk di atas. Kalau kita rasa kita hebat, kita tak akan ke mana. Kan kita dalam bahasa Melayu kata apa? Ikut rasmi padi. Lebih berisi, lebih tunduk. Lebih berisi, lebih tunduk. Saya kadang-kadang pergi ceramah Kuala Lumpur, tuan-tuan. Kereta kat luar ni, kereta hebat-hebat lah. Macam Audi ke apa, kereta macam hebat-hebat lah. Kereta kita jangan jumpa lah. Ferrari apa macam tu. Dah habis semayang semua, pengurusi beritahu, Ustaz, yang duduk ujung tu Ustaz tahu siapa? Tu timbalan Selcom Malaysia tu. Tu yang muka relax, dengan butang atas tak ada. Butang macam traffic light. Hijau, koko, 3 gitu, relax gitu ya. Duduk makan tepi kita buat macam tak kerti apa. Sehari dia ni, dia ni jawatan apa. Gaji semua jenis 18,000, 19,000. Habis semayang semua tengok. Dia tu naik kereta. Lah, pakcik ni. Ustaz, tu kan pakcik biasa tu Ustaz. Tu orang nombor 2 Selcom Malaysia tu. Hebat ya. Gaji jangan abang. Tapi tawaduk main semayang subuh. Hebat. Main semayang berjemaah di Masjid Surau.
Kita ada kancil belagak lah mampu. Ceramah pun tak berhenti. Dia masuk dalam masjid, dengar ada ceramah, dia tahu. Dia ni ceramah pula, dia belah aku tahu. Dia pergi cari masjid tak ada ceramah betul. Kata apa? Kancil. Tu pun jenis kawan apa biasa ya. Bukanlah hina kancil, tak. Kancil okey. Cuma tak kaya mana tapi sombong belagak dengan Allah Taala. Maka kita buanglah, jawatan buang, semua buang. Allah angkat darjat kita lebih tinggi daripada semua orang lain. Baginda Nabi SAW orang yang sangat tawaduk, sangat rendah diri. Bila Allah Ta'ala offer pada dia, wahai Rasulullah, ada satu malaikat yang tak pernah turun. Dia kata, aku first time turun kat muka bumi fresh. Baru kira keluar pada plastik main terus. Offer kat Nabi SAW, dua. Atakuna abdan nabiyan, am takuna malikan nabiyan. Wahai Rasulullah, kamu diberi offer nak jadi Nabi dan jadi hamba, atau kamu nak jadi Nabi dan jadi raja. Boleh pilih nak mana. Nabi SAW boleh je pilih nak jadi Nabi dan nak jadi raja. Tapi Nabi kata tak apalah, bagi aku jadi Nabi dan bagi jadi aku jadi Nabi, bagi jadi aku hamba dan Nabi. Pernah dia offer bukit di Mekah semua jadi emas. Nabi kita tak payahlah, bukit-bukit semua tak, macam ni sudahlah. Satu hari makan, satu hari tak makan, macam ni cukup dah. Time makan boleh terima kasih ke Allah, time tak ada makan boleh doa ke Allah, macam tu cukup dah. Lah tawaduk, Allah angkat Nabi SAW sebab dia tawaduk. Isra Mi'raj, Nabi naik atas pada Jibril lagi. Allah angkat martabat Nabi SAW, naik sampai Sidratul Muntaha. Jibril AS kata, okey, macam sini je aku, tak boleh pergi lebih daripada tu dah. Dalam hadis Bukhari kata apa? Tarakani, Jibril tinggalkan aku keseorangan naik di situ. Aku melihat daun-daun yang besar macam telinga gajah, daun bidara yang sangat besar. Aku jumpa Allah Ta'ala. Panjang hadis tu. Nabi naik seorang. Level Nabi, dia ada atas pada Jibril alaihissalam. Itulah kita kata manusia tawaduk, Allah angkat darjat dia tinggi. Masa ada jawatan macam itulah tuan-tuan. Masa ada jawatan, rendah diri dengan orang, seronok jawatan orang semua, orang layan kita. Jangan buat orang macam sampah. Baru jadi YB sikit, baru jadi menteri sikit, orang pergi sembang tu semua. Oh, cakap lebih kurang dengan lain, lebih kurang dengan orang ya. Tak payahlah buat masjid-masjid semua, surau belambak dah buat masjid, buat apa? Oh, cakap. Ada orang cakap tu. Sekarang jawatan tak ada lah. Duduk main sandak tepi dinding, siapa pun tak layan saja gitu lah. Pancekat las pun orang tak tangkap gamak. Meluat sangat. Bila ada jawatan buat nanya kat orang. Tapi bila kita ada jawatan tapi kita baik dengan orang, tuan-tuan, tak ada jawatan untuk duduk di rumah, meneru orang pi. Minta nasihat, anak saya nak sambung belajar, saya berkelahi dengan isteri, dia jadi motivator, orang sayang kat dia. Allahu Akbar. Ramailah orang, tuan-tuan, ada jawatan tapi dia baik dengan orang. Maka kita ada jawatan, jangan kita buat sombong takabur dengan orang. Kerana harta, kerana kita ni tak boleh hidup seorang. Dia mesti berhajat dengan orang. Tuan-tuan, kemas terang mana? Hang pakar gunting rambut dunia pun, anak gunting rambut hang kena cari orang kak. Pakar jantung paling mantap sekali di Malaysia, hang nak operasi jantung, hang boleh operasi sendiri. Tak boleh. Mr. Bean boleh buat gila seorang-seorang. Mr. Bean pun berlakon boleh ya, seorang-seorang mana dia buat betul. Dia berhajat dengan orang kak. Saya ni adalah orang yang paling kemas sekali dalam bab apa. Tapi kita mesti berhajat pada orang juga lah tuan-tuan. Maka janganlah sombong sesama manusia. Ingat 3 contoh yang tak bagus. Syaitan, Qarun dengan Firaun. Yang bagus tadi siapa? Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dia cerita baik dia. Imam Ahmad bin Hanbal. Dia cerita baik dia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala beri satu kebaikan pada dia. Boleh cerita benda baik dan cerita kebaikan kita. Ada ruang dia, jangan sampai sombong, takabur, belagak dan sebagainya. Jangan ada unsur-unsur macam adalah macam niat nak sombong, nak takabur, nak belagak, membazir dan sebagainya, baru tak boleh. Setakat kita boleh? Boleh. Boleh pakai pakaian mewah-mewah, boleh tak? Boleh tuan-tuan. Tuan-tuan ada duit, kita nak beli jam harga 500,000, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tu membazir tak ustaz? Tak, dia tak membazir. Bazir ni saya cerita kat tuan-tuan. Kita ada duit, kita beli kereta. Kereta tu Brabus. Brabus tu
Mahal tuan-tuan. Tuan-tuan bagi sejuta dapat 2 kupang balik. Baki 2 kupang. Ada tu Rolls Royce. Apa kereta apa tu kan? Tahu tu. 1.8 juta, 2.5 juta. Memang mantap kereta tu. Kita ada duit, kita boleh beli tak? Boleh. Boleh tak kita kata orang beli kereta mahal itu membazir? Tak. Dia ada duit, dia beli. Membazir, kalau dia beli kereta macam tu 80 biji bawa di rumah. Satu je guna, lain tak guna pun. Padahal dia tukar minyak hitam saja, duk cuci, tak bawa pun. Dia beli jam, dia pakai, boleh tak? Boleh. Tapi dia beli jam satu almari. Punya banyak jam, tapi tak pakai pun. Dia pakai satu je. Membazir. Selagi guna, selagi benda tu berfaedah, beli kopiah. Kopiah mahal lah, RM200. Kopiah Haji Deri tu mahal. 200, 300. Tapi pakai boleh tak? Boleh, pakai lah. Dia tak mahu membazir. Baby kat dia ada duit. Hantar ada duit, lu buat teruk pula. Siapa ada duit, boleh beli. Tapi jangan beli, simpan, tak guna. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Itu baru dia gabung ke situ. Tapi bila kita reverse balik, maka ada tempat kita boleh cerita baik kita, ada tempat kita tak dibenarkan untuk cerita kebaikan kita atau memuji diri sendiri sehingga menganggap orang lain lebih hina. Kita baca bagi habis. Ada orang bertanya pada hukama apa sebenarnya jahat, maka jawabnya sebenarnya jahat itu adalah seorang itu memuji diri dia sendiri. Maka jangan engkau selalu memuji diri engkau kerana ia mengurangkan martabat dirimu pada manusia dan mendatangkan kemurkaan Allah. Jadi orang pun meluatlah cerita aku boleh semua dia boleh, cerita apa pun dia tahu. Cerita komputer dia pandai, cerita kereta dia tahu, cerita itu. Jadi orang jadi meluat orang macam ni. Jadi kita mengaji jangan ada sikap ni dengan diri kita. Salah satu contoh orang tak sombong ni apa dia? Dia selalu senyum kat orang. Tu bagus tu. Jumpa orang senyum. Yang orang muka garang tu. Pernah tengok ikan kelisa? Ikan kelisa dia tak pernah senyum seumur hidup dia. Mulut dia mai tunjuk. Mulut dia ke bawah. Belagak gila, belagak nak mampui. Jalan ke tu. Dia buat je tu. Ada tempat kita boleh belagak. Contoh apa? Pak Gad Maybank. Dia muka macam tu tak apa. Sebab memang muka dia kena layak tu. Dia kena usah orang semua. Dia ni pencuri apa? Dia ni pencuri. Pak Gad dia memang kerja macam tu. Pak Gad dia tak boleh mesra dengan orang. Assalamualaikum Pak Gad. Ada karipak lebih ni. Oi tak boleh. Maybank diterajah hang ke tu. Dia memang kena garang. Malaikat Malik dia tak pernah senyum. Malaikat Malik dia tak senyum sebab dia jaga neraka. Posisi lokasi dia duduk macam tu. Jumpa Nabi SAW Isra' Mi'raj pun. Macam tu ya kira. Itu kira habis lawak tu. Habis mesra dengan Nabi. Hak tu tak senyum dah. Orang lain mana yang harap nak senyum dah. Sebab jawatan dia macam tu. Jadi kita ada tempat kita boleh marah. Ada tempat kita kena tegas. Tapi bila kita main masjid malam, walaupun bos kita sama staff kita, senyum tak salah kalau tuan-tuan. Ni Hidayatul Salikin, kita atas tasawuf di Ketiak ni. Relai lah ni depan ni. 2 kali foto stick lekat balik. Mengaji sakan. Tapi tengok orang macam nak bunuh orang tau. Buat apa yang marah dengan aku? Aku kan buat apa? Aku kan bakar kereta hang pun. Ikan kelisa ni dia sombong tuan-tuan tahu sebab apa? Sebab dia duk ingat semua tu dia punya. Kita bagi serangga kat dia, bagi ikan kecil dia punya belagak senyum kat kita pun tak. Sebab dia ingat, hang tuan aku hang mesti bagi makan kat aku. Hang tahu tak benda tu? Cepat, makanan aku mana? Dia macam tu, dia punya perangai dia. Sebab tu dia takkan duduk dengan orang. Tuan-tuan pernah tengok ikan kelisa duduk dengan mak menakan dia, 2 orang. Tak, dia duduk seorang dalam ikan tu, dia seorang. Dia reverse, dia pergi. Dia reverse, dia pergi. Walaupun nampak bodoh, tak apa. Dia duduk situ. Situlah perangai dia. Dia duduk ingat semua tu dia punya kot. Dia ingat aquarium tu dia punya. Dia ingat batu-batu putih tu dia punya. Dia ingat ayak tu kita tukar tu, dia yang arahkan kita. Lah, ikan kelisa tu tak tahu kalau aku buang ayak, hang mampus dah. Kita hidup di dunia sombong sangat dengan dia ni belagak, dengan dia ni belagak. Tuan-tuan, dunia ni kita punya ke? Kita ingat rezeki tu mesti Allah bagi kat kita ke? Allah bagi demam sudahlah. Allah. Macam tu. Mana ni? Kemarin sembang kemas ingat. Katok meja, duduk di kedai kopi, bergegak kawan sebelah sampai bangun. Takut tengok dia mengamuk gitu. Hari ni demam, bo kain, bo ayak, bo kat ketiak. Kemarin gangster sangat ikat kain kat atas kepala ni. Aku ni silat. Hebat sekali. Hari ni silat ketiak, bo ayak kat ketiak ya gitu.
Tak ada apa yang nak dibanggakan dengan kita. Kita ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala Rabb kita. Selalu kita rendah diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, cukuplah. Lama lagi, sekejap lagi tak ada banyak pula gelak lagi. Okey. Nanti kita jumpa, kita cerita pula mana dia. Sambung lagi bab melaknat dan memaki mana-mana makhluk pula. Jahat mulut ni dia suka laknat orang, dia suka kata, kalau Pulau Pinang kata ni malaun. Malaun tu dia cerita daripada dia. Dan maki mana-mana makhluk lah. Dia hobi dia suka maki orang. Nanti kita jumpa lagi dalam siri akan datang nanti insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wardina warda 'anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa sabil haqqi wa sabil sabr. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.